Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pengurusi majlis yang berbahagia, sahabat saya YDP, PIBG, Encik Hamzah, Dolah dan ahli-ahli jawatan kuasanya, jawatan kuasa PIBG. Saya minta maaf soal tak keluar, agak resjung sikit lah kira sekarang. Yang saya hormati Pengetua Sekolah Tuan Haji Rashid Hamid yang selaku Pengetua, dan guru penolong kanannya Cik R. Subramaniam, Cik Zainal Abidin, dan para guru sekalian. Jemputan-jemputan khas ibu bapa yang dikasihi, para pelajar yang kita cintai, hadirin hadirat sekalian. Pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mungkin saya first timer kat sekolah ini. Walaupun pernah jadi ketua menteri hampir 13 tahun, menjejak kaki di sekolah yang bertuah ini. Jadi saya bersyukur dapat sampai ke tempat yang pertama ini. Saya ucap terima kasih kepada PIBG, kepada pengetua dan guru-guru sambutan yang baik yang diberikan lepas tarian Melayu, tarian singa Cina, India dalam pembikinan. Kemudian ada tabik hormat. Nasib baik saya pernah jadi timbalan Menteri Dalam Negeri dulu. Jadi berjalan pada steady sikit lagi lah. Kalau tidak entah macam mana berjalan di mana pun tak tahu juga lah. Terima kasih. Dan saya berpuas hati atas ucapan yang berdua dan berdua tadi memamerkan kepada kita bahawa terdapat komitmen dari segi kepimpinan PIBG dan kepimpinan perguruan di sini untuk melihat anak-anak kita terus mendapat komitmen yang tinggi untuk maju ke depan. Ini satu jaminan yang baik kepada ibu bapa. Kerana dengan adanya komitmen seperti ini dari para guru dan pemimpin-pemimpin PIBG, ia akan memberi landasan yang kokoh bagi kita merancang masa depan kita yang lebih baik. Kejayaan yang lebih terserlah dan tersohor, dan juga mencapai kejayaan-kejayaan yang diharapkan oleh ibu bapa dan oleh negara kita pada masa yang sama. Karena itu saya ucapkan tahniah kerana ada pasukan kesenian di sini sebagai satu identiti sekolah ini dan prestasi akademik yang meningkat. Tahniah kepada guru besar dan PIBG, kita berikan tepukan. Sempena dengan itu saya meluluskan RM5,000 untuk sekolah ini. Kalau tak cukup, saya tulis lagi pada pengurusi di sedang Malaysia. Hadirin hadirat yang hormati sekalian, PIBG adalah satu badan bukan kerajaan, NGO yang amat penting kerana ia mempunyai rangkaian di seluruh negara kita. Tidak ada bumi Malaysia ini yang tidak disentuh oleh rangkaian PIBG ini, di mana sistem pendidikan kita beroperasi, di mana ada sekolah rendah, sekolah menengah dan sekolah atasan. Di situ akan ada PIBG. Kerana itu peranan PIBG ini sebagai satu rangkaian untuk membawa perubahan dalam perjuangan pendidikan negara kita amat penting dan amat signifikan. Pemimpin-pemimpin di dalam NGO PIBG ini mestilah sedar dan insaf bahawa mereka dipilih dan dilantik adalah kerana harapan setiap ibu bapa untuk melihat bahawa pemimpin-pemimpin ini akan membekalkan satu kepimpinan pendidikan yang akan membawa banyak kemajuan dan pertumbuhan pendidikan yang baik bagi sekolah tersebut. Pemimpin-pemimpin ini dipilih untuk diletakkan di dalam jawatan masing-masing bagi memastikan bahawa perencanaan-perencanaan yang dibuat bukan saja akan memberikan
dorongan yang besar kepada para guru, termasuk pengetua, untuk bekerja dan berkorban dan memberi perkhidmatan yang lebih baik untuk menaikkan prestasi pada kita, tetapi akan mengharumkan reputasi, credibility, integriti sekolah ini yang menjadi cerminan kepada masyarakat. Karena itu PIBG ini amat penting. Dan itu kita mau melihat setiap pemimpin PIBG ini merasa diri mereka sebahagian daripada perjuangan pendidikan negara kita. Mereka merasai bahawa mereka patut merasai mereka adalah sebahagian daripada pasukan untuk menjayakan cita-cita perjuangan pendidikan negara yang termaktub bukan saja di dalam dasar pendidikan kebangsaan kita, tetapi dalam dasar-dasar lain seperti ini, bau-bau ini yang digubal blueprint bagi pembangunan pendidikan dari tahun 2013 sampai 2025. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, PIBG biasa membekalkan kepimpinan pemangkit, catalyst kepada kemajuan, sebab ianya menjadi jabatan antara masyarakat ibu bapa dengan guru-guru di sekolah-sekolah. Kerana itu kalau makin kuat, makin hebat jabatan ini, makin hebatlah prestasi anak-anak kita yang dididik oleh guru-guru yang dedikasi, yang ikhlas kepada sekolah ini. Kerana itu pengorbanan dan perjuangan pendidikan ini sebenarnya kalau dari segi konsep Islam adalah satu fardu kifayah. Kita memperjuangkan pendidikan, penguasaan ilmu di dalam diri kita, maka ini satu kebaikan yang abadi, kebaikan yang bukan sekejap, tetapi seumur hayat akan dinikmati oleh mereka yang menerima itu. Dan selagi nikmat ini memberikan mereka ini kebaikan, kesejahteraan, kesuksesan hidup, maka pembekal-pembekalnya dari tenaga pengajar ini sebenarnya membuat satu fardu kifayah yang mendapat ganjaran daripada Allah yang tidak putus-putus di dunia dan di akhirat. Motivasi inilah yang menjadikan PIBG dan seluruh masyarakat perguruan satu motivasi, satu revisionasi untuk memastikan bahwa perjuangan pendidikan di negara kita akan mencapai kejayaan, mencapai matlamat yang kita ingini oleh setiap warga negara Malaysia dari Sabah sampai ke Malaysia. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, karena itulah kita nak melihat prestasi ini merupakan satu prestasi yang hebat, yang sentiasa difikirkan, dirancang, dilaksana. Dan kita meminta supaya setiap orang memberi sokongan kepada usaha-usaha seperti ini. Bukan saja kerajaan, bukan saja awam, pejabat-pejabat atau agensi-agensi dan GLC kerajaan, tetapi swasta, korporat, syarikat sendiri yang berat, syarikat-syarikat yang berjaya, korporat, syarikat-syarikat besar, hendaklah memberi perhatian kepada usaha-usaha perancangan dan pelaksanaan yang dibuatkan oleh sekolah-sekolah ini dan juga oleh PIBG daripada masa ke masa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, pendidikan adalah rahsia kejayaan Malaysia. Kerana kita telah terbukti apabila sebelum kemerdekaan, negara kita ini dihuni oleh kebanyakannya rata-rata masyarakat yang terdiri daripada orang-orang yang miskin, yang tidak berkemampuan, yang mungkin yang papa yang pidana, yang jahil, yang tidak ada ilmu, dan yang tidak ada peristirahatan. Kita miskin pada masa itu dan kita tidak berupaya. Hanya mungkin yang hebat bekerja pada masa itu adalah menjadi cikgu atau jadi mata-mata saja. Itu pun dah hebatlah. Tetapi alhamdulillah, apabila kita berjuang mengisi kemerdekaan negara kita, selama 55 tahun kerajaan kita, sejak 55 tahun yang telah dulu berganti silih, berganti Perdana Menteri, prioritas terhadap perjuangan pendidikan ini diberi sebagai keutamaan yang pertama. Dari mula ianya dari segi perbelanjaan negara, bajet negara, nombor satu saja, sampai
zaman bukan daripada Allahyarham Tengku Abdul Rahman sampai Yang Amat Muhammad Datuk Seri Najib ini, pendidikan mendapat prioritas yang pertama, malah lebih tinggi daripada belanjawan yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan Negara. Telah terbukti dalam perjalanan sejarah kita telah dapat merubahkan daripada masyarakat yang miskin, papa, kedana jahil itu. Hari ini 55 tahun kita mengisi kemerdekaan kita melalui penguasaan ilmu, melalui sistem pendidikan kebangsaan yang telah diasaskan, yang telah pun digubal semasa Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra menjadi Perdana Menteri Malaysia. Alhamdulillah hari ini ya kita bersyukur kepada Allah, kita pewaris kepada satu sistem pendidikan yang efektif. Hari ini kita berubah melalui pendidikan yang kita kuasai. Rakyat Malaysia berbagai kaum hari ini boleh duduk sama rendah, berdiri dengan tinggi sama bangsa-bangsa dan negara-negara. Karena itu jangan terlekehkan kecapaian dan perjuangan pemimpin-pemimpin yang telah lalu. Kita hanya pewaris saja. Tanpa Allahyarham Tunku Abdul Rahman mengasaskan perjuangan pendidikan dalam penggubalan dan pelaksanaan dasar kebangsaan kita, dasar pendidikan atau pelajaran kebangsaan kita. Mungkinkah ilmu sekarang sebagaimana yang kita hayati? Ada generasi muda kita telah lupa. Mereka tidak peduli kepada sejarah. Mereka tidak menghargai segala pengorbanan dan perjuangan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin dulu. Koronanya mereka selesa dan seronok kerana mereka lahir dalam masyarakat yang apa mereka celik dapat tengok KFC dan McDonald. Tetapi perjuangan ini telah diasaskan 55 tahun dulu. Dengan melalui duri dan rajau dalam perjuangan negara kita, baru kita capai tahap ini yang kita rasai. Apakah kita tidak bersyukur kepada Allah ataupun kita nak kufur? Setiap pencapaian Malaysia pada hari ini adalah pencapaian yang telah diasaskan oleh orang yang telah lalu. Kita meneruskan perjuangan dan tradisi kecemerlangan dan kegemilangan ini. Allahyarham Tun Abdul Razak misalnya mengasas dan mengubah, melaksanakan dasar ekonomi baru yang rata-rata Malaysia rakyat yang miskin pada masa dulu, Bumiputra dan Bumiputra, tidak pernah terfikir di dalam kepala kita ini menerokai dan berupaya dan boleh mengendalikan operasi ekonomi yang canggih, yang sophisticated, mentadbir dan mengurus syarikat-syarikat yang besar, yang korporat, yang konglomerat, yang PLC, Public Listed Company. Tetapi dengan adanya jasa menggubah dan melaksanakan dasar ekonomi baru, hari ini setiap rakyat Malaysia menikmati rezeki, menikmati dengan ilmu daripada dasar pendidikan kebangsaan yang diasaskan oleh Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra kepada dasar ekonomi yang dilaksanakan. Kombinasi antara pendidikan dan ekonomi ini, hari ini Malaysia terselah satu daripada negara yang paling maju di kalangan negara-negara pembangun ini. Alhamdulillah kita bersyukur. Tapi orang tidak dapat menghargai perjuangan kita 55 tahun ini. Mereka memandang ke depan saja, isu ini orang pergi, ya. Kerana di dalam hati jiwa kalbu kita tidak ada perasaan kasih sayang dan cinta kepada negara ini dalam masa depannya. Dan asas kita membina kegemilangan bagi anak-anak muda kita ini pada masa akan datang menuju wawasan 2020. Pada pagi satu hari pelajaran 2020 kita bangun sebagai sebuah negara maju yang diistirah oleh pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu, yang menjadi kebanggaan kepada kita, yang menjadi asas kepada kita dan kemampuan kita untuk memimpin yang lain, negara-negara miskin, negara-negara dunia ketiga termasuk negara-negara Islam, untuk mengikut jejak langkah perancangan kita yang telah bukan setakat membasmi kemiskinan, membekalkan penghidupan yang berkualiti, selesa dan juga sejahtera. Itulah Malaysia. Allahyarham Tun Husin Un berjaya kerana beliau membuat skim mobilisasi modal. Orang-orang berpendapatan rendah dulu simpan duit di bawah bantal atau di bawah tilam. Kadang-kadang atas loteng. Saya ingat mak saya simpan dengan atas loteng walaupun dia cikgu. Dia takut orang jumpa tak banyak laci yang ada kunci masa itu. Cari yang nampak.
Tetapi kerana pemikiran subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada kepimpinan negara kita, yang kecil-kecil ini kumpul sebagai dana, sebagai asas mengumpul, menggembeling, memobilisasi yang kecil-kecil jadi gunung yang besar. Berbilion dari masyarakat yang tidak ada pendapatan rendah menggunakan kekuatan pengembelingan dana ini boleh menguasai syarikat-syarikat besar yang tersenarai di bursa saham Kuala Lumpur. Tak pernah kita rakyat memikirkan kita sebahagian daripada hak milik, memiliki hak milik syarikat-syarikat itu. Tetapi saham-saham yang dibelikan itu ditransformasi dalam unit-unit trust yang kita pegang sebagai pemilik kepada syarikat-syarikat ini. Keuntungan yang besar dari syarikat besar itu diagih semula sebagai dividen-dividen. Alhamdulillah, tidak ada negara yang berbuat sebagaimana Malaysia berbuat dengan ini. PNB saja mengumpulkan, bukan skim-skim dana yang lain, dekat 100 bilion. Mula dari kecil-kecilan ini tadi. Kerana ada perjuangan dulu yang telah asaskan bahawa pengembelingan dana ini boleh memberi penghidupan rakyat lebih baik, boleh menambah lagi kuasa beli dalam kocek kita ini. Hari ini jadi dasar nasional yang penting yang kita nikmati, yang kadang orang tidak sedar dan insaf perkara ini. Yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad mencanggihkan lagi perjuangan ekonomi negara, ekonomi makro Malaysia, dengan meningkatkan asas perekonomian kita, merubah strukturnya. Dulu hanya bergantung kepada bahan-bahan utama seperti getah, timah, sawit. Jadi negara perindustrian, pembikinan, penghilangan. Naik lagi kepada negara berasaskan kepada perkhidmatan, service oriented. Naik lagi tinggi kepada negara yang kemajuan berasas kepada informasi dan komunikasi, macam kemajuan negara-negara maju di Eropah dan Amerika yang ada sekarang ini. Dengan membina infrastruktur besar-besaran, baik padang kapal terbang, baik sistem komunikasi, baik sistem informasi, baik pelabuhan, baik kapal terbang, baik highway, baik macam-macam lagi, melayakkan Malaysia untuk berjuang bersama dengan negara-negara lain untuk membekalkan rezeki-rezeki dan pendapatan yang lebih baik kepada rakyatnya, rakyat Malaysia yang majmuk, yang terdiri dari berbagai kaum ini. Yang berbahagia Tuan Abdullah pula dalam pimpinannya mencadangkan supaya ada pembangunan dibuat secara koridor, secara ikut wilayah. Kerana kalau pelaburan datang ini membawa rezeki, membawa kelang, membawa modal, membawa peluang pekerjaan kepada anak-anak kita. Mereka di pelabur ini baik domestik atau internasional, dia suka tempat-tempat yang banyak infrastruktur, tempat yang banyak kemudahan, tempat yang banyak senang dia buat pelaburan. Itu cuma di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang dan di Johor Bahru saja pilihan mereka. Tapi dengan adanya sistem pembangunan koridor ini, kita ada koridor utara, koridor timur, koridor selatan, Sabah dan Sarawak, ikut nature of these territories. Misalnya di utara yang berasas kepada pertanian agro-based, semua perlu saya datang Malaysia diarahkan pergi ke situ. Pada timur pula yang petrochemical oriented, pergi ke sana. Di Johor pula di selatan, commercial and trading. Sabah Sarawak, Sabah tourism dan Sabah ikut natural resources. Jadi rezeki tidak bertumpu hanya kepada tempat-tempat yang mempunyai kadar pertumbuhan infrastruktur yang tinggi saja. Tidak saja di Kuala Lumpur, Johor Bahru atau Pulau Pinang. Hari ini ya, di mana-mana saja pelaburan ini akan mengalir dengan kerajaan membekalkan infrastruktur tersebut kepada tempat-tempat ini. Alhamdulillah, sebagai ibu bapa kita juga adalah warga negara yang patriotik, yang demokratik, yang rasional. Kita bersyukur kerana di bawah kepimpinan Perdana Menteri kita yang ke-6 ni, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib, perjuangan ekonomi, perjuangan pendidikan, perjuangan segala perjuangan yang telah diasas 55 tahun kita menuju tahun 2020, membina tamadun, kegemilangan dan kecemerlangan ini diteruskan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib. Maka
Maka kita melihat walaupun pada tahun 2008 ada usaha untuk tidak stabilkan negara ini, ada pihak-pihak yang cuba menjual ideologi baru yang mereka heboh dan popularkan kerana ideologi ini datang daripada Barat dan Amerika. Kerana ideologi ini, mereka menjadi pencacai dan pencanang kepada ideologi ini dengan mengkritik dan memandang hina kepada perjuangan yang telah kita capai dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memperlekehkan kecapaian pemimpin-pemimpin yang telah mengasaskan sistem kenegaraan kita. Mereka memandang rendah terhadap kecapaian apa yang telah dicapai. Kononnya mereka hebat. Mereka sebenarnya boneka-boneka luar negara yang cuba tidak menstabilkan negara-negara yang sedang membangun seperti Malaysia ini. Alang-alang kalau kita lalai dan alpa, nasib kita seperti negara-negara memaju yang lain dan negara-negara Arab. Mereka terpesona dengan segala agitasi yang dibuat oleh Barat. Revolusi negara-negara Arab hari ini macam anjing kejuai kemudian balik. Revolusi demi revolusi, dia tak dapat tubuhkan kerajaan. Bila sikit saja demonstrasi, sikit saja demonstrasi, sikit saja demonstrasi. Hari ini negeri-negeri Arab yang melancarkan revolusi dengan janji-janji Barat yang hebat seperti bulan dan bintang dulu, hari ini tenggelam dalam keadaan limbo. Tak ada lagi tempat tujuannya. Rakyat Malaysia tidak akan langkah mayat kita dulu. Setelah kita berjuang 55 tahun mengasaskan satu perjuangan yang hebat, kita merubah untuk nasib kita, kita menghijrahkan diri kita, kita mentransformasikan negara kita kepada tahap yang lebih cemerlang. Hari ini nak dirobak-rabikkan oleh pemimpin-pemimpin ini. Kita nyahkan mereka ini daripada bumi Malaysia. Saudara-saudara yang hormati sekalian, saya bersyukur kerana Perdana Menteri kita yang ada sekarang ini, seperti juga Perdana Menteri-Perdana Menteri yang telah lalu, memberi keutamaan kepentingan rakyat sebagai perjuangan prioritas. Keutamaan meletakkan kepentingan negara, kepentingan rakyat dahulu. Konsep satu Malaysia, rakyat diutamakan, rakyat didahulukan, prestasi diutamakan. Menggambarkan satu Malaysia yang tidak ada pecah belah, yang tak ada diskriminasi. Unity in diversity. Kita bergerak dalam satu pasukan, kita bergerak dalam satu keluarga Malaysia. Di sini bumi kita dilahirkan, di sini bumi kita berkongsi, di sini bumi kita mati. Itu konsep satu Malaysia. Hari ini alhamdulillah dapat diterima. Dibuat perubahan lagi, penghijrahan kepada tahap yang lebih baik, tambah nilai yang baik, macam-macam transformasi saya tak payah ceritakan. Tetapi itu bukan cerita dongeng, itu bukan retorik, itu bukan cerita-cerita margasua. Ia dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Program transformasi kerajaan, program transformasi ekonomi, program transformasi politik, program transformasi undang-undang, program transformasi Bumi Putra, program transformasi luar bandar, macam-macam lagi. Itu adalah landasan-landasan usaha konkret yang jelas, perancangan yang teliti dan jitu untuk kita bergerak meningkatkan lagi kemajuan yang kita capai kepada tahap kecemerlangan, kegemilangan menuju tahun 2020 dengan anak-anak kita sebagai pewaris-pewaris akan datang. Supaya rezeki bertambah, supaya pendapatan kita 3 kali ganda, supaya negeri kita lebih makmur, selesa dan sejahtera, supaya anak-anak kita ini yang sekolah di sini, di mana-mana saja di bumi Malaysia, apabila mereka besar nanti akan dihidangkan dengan rezeki-rezeki yang cukup, yang munasabah, yang hebat. Ini memerlukan komitmen setiap daripada kita. Kerana itulah sistem persekolahan di negara ini harus merupakan landasan yang kukuh untuk membina tenaga kerja yang baik. Kita tidak mahu membina satu ekonomi di mana rezeki-rezeki terlepas di tangan orang lain. Kita hanya passenger saja.
penumpang melihat saja. Tetapi lebih daripada itu, apa yang dilakukan oleh kepimpinan yang ada sekarang melibatkan semua sektor yang boleh bergerak bersama-sama, kerajaan, swasta dan rakyat jelata sebagai satu pasukan. Lebih daripada itu, yang agak luar biasa ialah Perdana Menteri kita lebih prihatin berbanding dengan Perdana Menteri yang dulu. Mungkin pada masa itu belum sampai tahap sebagai kesesuaian yang ada pada masa ini. Bila keprihatinan maksimal tentang untung nasib rakyat. Tidak jarang berlaku ada usaha-usaha bantuan secara multidimensi, ya, berbagai dimensi, memberi bantuan dari saku kerajaan kepada saku rakyat, terus semuanya sektor terlibat, pesara, yang bekerja, yang bujang, yang janda, ibu tunggal, ya, anak-anak, nelayan-nelayan, pekebun-pekebun kecil dan sebagainya, peneroka, tersebut lagi macam-macam program. Bukan cerita-cerita yang untuk menyedapkan hati, bukannya untuk mencari undi, tidak ada syarat untuk mengundi. Kalau kata ini kalian nak dapat undi, tidak. Telah bila diisytihar di dalam parlimen, apabila diisytihar menjadi sebahagian daripada bajet, bila jadi national policy, yang bukan lagi menjadi oh ini nak undi, kita nak undi. Tak ada macam tu. Ikhlas semua ambil. Ada orang kata, oh itu mungkin kerajaan bankrupt ni banyak sangat beri ni, nak naik pula 500 kepada 1000. Saudara-saudara, pembayaran yang ada sekarang cuma 2 bilion saja lebih. Malaysia dalam bajet dia, Malaysia mempunyai pendapatan lebih 250 bilion pendapatan Malaysia. Apalah 2-3 bilion yang bersalah dan Seri Najib. Dan sedekah dan anugerah atas dasar keprihatinan kepada rakyat dituduh berbagai-bagai. Masya Allah. Ada mengatakan ini semua ni anjing-anjing, macam ayam yang dilemparkan hempas, macam haiwan, macam binatang, macam Firaun. Masya Allah. Dia faham tak konsep Islam yang sebenar? Bahawa di dalam Islam ini tangan yang memberi itu lebih mulia daripada tangan yang menerima. Bahawa kita menjalankan usaha-usaha ini kerana untuk berbakti kepada rakyat, hasil daripada pendapatan kemakmuran rezeki Allah yang memberi kepada bumi Malaysia ini. Kita bersyukur, ambil ini. Kalau kau tak undi, barisan sudah aku tembak kepada kau. Itu lain cerita. Pak Mak bodoh ni dia tak faham ni semua. Ya, dia pakai hentam saja macam orang dah orang kampung kadang-kadang percaya cakap orang-orang macam ni. Ya, tuan-tuan, itu ikhlas daripada kerajaan kita, tak ada syarat. Kalau syarat saya setuju, saya sendiri akan menentang. Tak ada keikhlasan dalam diberi semua sekali. Ya, kalau ada syarat lain, oh ini kata nak menjual maruah kita dengan 500, siapa kata macam tu? Apa nak cakap pun, ambil lah, nak undi di AP ke, nak pergi jahanam dengan PAN ke, rasa ayo lah. Tuan-tuan dan perempuan, orang seperti ini sentiasa bergerak untuk menghancurkan negara kita. Sebabnya sebagai ibu bapa, kita ada warga negara yang bertanggungjawab. Kita mesti dilengkapkan dengan maklumat-maklumat yang betul tentang negara kita, bahawa kita boleh buat keputusan untuk masa depan kita, dan masa depan kita menentukan masa depan anak-anak kita yang sedang kita perjuangkan di dalam sistem pendidikan kita. Alangkah malangnya nasib kalau kita tidak mempunyai pengetahuan yang cukup. Bagaimana perjuangan 55 tahun ini telah mengasaskan kejayaan sebagaimana yang telah kita lihat pada hari ini, tetapi kita memporak-porandakan kerana terpedaya dengan janji-janji kosong, dengan tomahan dan tuduhan-tuduhan palsu yang tidak mempunyai asas. Masya Allah. Jauhkan malaikat 44. Saya percaya insya Allah orang-orang di sini akan berpegang teguh kepada perjuangan sepasukan kita. Bila kita asaskan menuju 2020, jangan khianati perjuangan ini. Ada setengah orang yang mengkhianati negara, sanggup kerana nak dapat undi, nak beri Putrajaya, ya, daripada berita-berita terdengar sanggup,
ya, mencadangkan orang lain untuk membuat porak-poranda percobaan, pencerobohan dan membuat keganasan dalam negara kita. Kita takkan berjuang seperti itu untuk mengkhianati kepentingan nasional kita. Mereka gila kuasa. Mereka tak peduli apa saja. Mereka tak kira itu berakhlak atau tidak. Mereka nak benar. Mereka rasa mereka saja boleh jadi pemimpin negara ini. Masya Allah. Tuan-tuan mesti bijaksana dalam seperti ini. Kalau tidak, masa depan anak-anak kita akan diperjudikan. Nasib kita seperti negara-negara membangun miskin yang lain di seluruh dunia yang hari-hari kita lihat cerita-cerita yang mengerikan, pertumpahan darah, pergaduhan dan berbagai kecelakaan yang menimpa bangsa dan negara-negara ini. InsyaAllah dengan ilmu yang diberikan, yang didiseminasikan oleh guru-guru di sini, para pejuang pendidik kita, ya, di seluruh tanah air, InsyaAllah kita akan menuju ke hala yang kita tuju ini. Bagaimana disebutkan oleh pengetua tadi, juga yang YDP PIBG, ya, kita sedang bergerak ke arah kemajuan yang lebih hebat pada masa akan datang. Saya juga suka menyentuh sebagai pengurus Risda Malaysia lah. Sikit boleh ya. Orang sini banyak berkebun kecil. Jadi kita di sini kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan perkebun kecil, bolehlah datang berjumpa saya atau pegawai Risda, ya, supaya dapat bantuan. Saya nak cakap bahawa Risda dapat kepercayaan kerajaan persekutuan. Menambah lagi, dulu kita buat lebih kurang 20,000 je tanam semula. Sekarang kerajaan kata, oh, you have done very good, now we give you double the target. 40,000 ke atas lah. Sekarang kita nak cek orang mana dia ni. Peruntukan dah ada dah. Kalau ada pokok lama tu tolonglah tanam semula. Bagi orang yang kalau dia tanam semula dia tak ada pendapatan, kita boleh arrange dia mendapat pendapatan tiap bulan. Dengan syarat jika dia menjadi hak milik pemilik, jadi juga perkebun kecil dengan tanaman itu dia tak ada pendapatan, dia akan mendapat allowance tiap bulan, ya, sebanyak RM500. Ya. Kemudian orang yang menanam ni pula nak menambah pendapatan mereka. Ada program dia panggil aktiviti ekonomi tambahan. Nak beli ikan, nak beli kambing, nak beli lembu. Kalau orang perempuan dia pula persatuan wanita kebun kecil, nak buat roti, nak buat kuih lapis, nak buat salon pun boleh juga. Risda boleh bantu, datang ke depan lah, insyaAllah kita buatkan dia punya apa. Ini kita ada kempen khas. Pasal tanah kita ni makin kurang. Daripada pertama Semenanjung ni, kita baru manja saja masa 3 tahun masuk Sabah dan Sarawak. Kita tengah cari tanah ke Sabah Sarawak. Tapi Sabah Sarawak ni susah sikit. Dia banyak orang-orang yang customerly land ni. Dia duduk situ, dia tak ada grant. Tapi kata dia punya. Orang nak pergi ikut macam mana kat Semenanjung ni, mengikut kanun tanah negara. Dan kita ada sini satu je hak milik. Dia macam-macam hak milik sebelum dapat hak milik terakhir. Dan susah Risda nak masuk tu bonding, ya, susah. Dia lain sikit dia punya sistem kanun tanah negara dia ataupun undang-undang tanah di Sabah dan di Sarawak. Itu agaknya kita sebab kita pergi Cambodia kan, ya, untuk cari tanah 20,000 hektar di sana, ya, benda yang seperti itu. Jadi kita jalankan campaign productivity. Artinya Risda betul-betul nak melihat dan memantau. Kita ada 1,000 orang pegawai luar, 500 PMR atau pembantu macam yang memantau kerja-kerja supaya productivity. Walaupun saiz tanah kurang, pengeluaran tetap sama. Ya, dengan memastikan cara penanaman dan penyelenggaraan yang baik. Ya, cara pembajaan yang baik. Cara rangsangan yang betul mengikut amalan pertanian yang baik atau GAP, Good Agricultural Practices, ya, dan akhirnya cara penurihan ataupun cara ambil kelapa sawit yang ikut sistematik. Kalau ini dilaksanakan, insya-Allah secara betul-betul, ya, kita boleh menambahkan produktiviti yang ada di sekarang sampai 47% lebih tinggi daripada kita, walaupun saiz dia sama saja. Ya,
Jadi datanglah sementara Melaka jadi pengungsi ini. Pada besok dah lain pula dia punya cara dia tu. Jadi saya ucapkan terima kecil saat ini selamat menjalankan tugas dengan baik. Kepada ibu bapa pada hari ini yang hadir, terima kasih atas kedatangan ini, memberi saya peluang sebagai pengungsi Islam Malaysia, sebagai mantan Ketua Menteri Melaka, untuk memberi pandangan saya bagaimana perjuangan ini harus kita hayati dalam hati, jiwa, kalbu kita, kasih sayang kita, patriotisme kita kepada negara dan kepentingan negara dan anak-anak kita generasi muda yang akan datang. Kepada guru-guru, terima kasih yang menjemput saya, kepada PIBG beri peluang saya untuk datang ke sini. Pada hari ini saya datang dari Kuala Lumpur, singgah sekejap ke Peringgit, terus datang hari ini dapat menjemput tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah merestui perjumpaan ini sebagai satu perjumpaan yang membawa banyak kebaikan dan kesejahteraan kepada semua. Dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah yang Maha Murah lagi Penyayang, saya meresmikan majlis kita pada petang.